kau qadi dan imamil haramain. Tak situ lah. Klik situ asal. Dan menjalani, yakni telah menjalani dan menyokongi atasnya atas qauli imamil qadi layan al-baqillani dan imamil haramain. Siapa dia menyokong? Oleh Syekh Sanusi. Oleh Syekh Sanusi menyokongnya dan pula menjalaninya. Dah. Tu dia menjalani di dalam akidahnya, akidah bagi Imam Sanusi. Adalah kitab bagi Syekh Sanusi. Gapo akidah dia bada pada akidahnya, akidah bagi Imam Sanusi. Dari mana akidah dia? Tu sebagai bada. Matni Ummil Barahin. Tu akidah, kita akidah bagi Imam Sanusi yang bernama Mata Ummil Barahin. Ia sebut 20 sifat di atas jalan satu persatu dan serta ngadali kita tengok kitab Mata Ummil Barahin. Dan ini kau. Ini kau, yakni dan bermula ini kau. Ini perkata Imam Qadi dan Imamil Haramain yang disokongi akan dia oleh Imam Sanusi ni. Yang masyhur ialah yang masyhur. Apa ialah masyhur? Ialah yang masyhur, yakni ialah perkataan yang masyhur. Takdir itu mausuh yazah. Ialah yang masyhur, mausuh bagi yang tazah. Ialah perkataan yang masyhur, yang maju, yang latah di tempat kita dan tempat-tempat yang lain. Di Malaysia, Indonesia, semua orang panggil sifat 20. Masyhur bila? Zorah. Sekarang ini al-ana pada masa sekarang duk masyhur di tempat kita, duk telatah di Malaysia, duk telatah di Singapura, di Indonesia semua panggil sifat 20 weh. Dan yang 7, dan bermula yang 7, yakni daripada sifat-sifat maknawiyah gitu. Dan yang 7, yakni dan bermula yang 7, yakni daripada sifat-sifat maknawiyah itu. Yang 7. Yang 7 daripada sifat maknawiyah. Mana? Kaunuhu ta'ala qadiran. Ialah yang pertamanya kaunuhu ta'ala qadiran. Yang 7 ni salah satu daripadanya. Yang pertama kaunuhu ta'ala qadiran. Apa arti kaunuhu ta'ala qadiran? Artinya nyonya kaunuhu ta'ala qadiran. Hari jangan kita dah. Hari jangan kita dah. Keadaan Allah. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Apabila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, maka ia tubik satu potongnya yang kuasa. Itu dia panggil satu hal, satu potongnya, satu rupa satu bentuk ke. Ia tubik lalu dah. Apa kita? Apabila seorang ni kita kata ana qaim, aku yang berdiri. Apabila yang berdiri, kita ni berdiri, duk nyata lepas tu berdiri. Berdiri, duk nyata ni faham molek. Nak faham keadaan tu. Sebab apa kelimah kaunu ni masdar daripada kana. Apabila sebut kata kaunu, keadaan, potongnya. Supaya kita duduk nyata. Lepas tu kita berdiri. Berdiri. Maka apabila kita berdiri, di celah-celah ni orang panggil sifat kita berdiri dengan zat kita, ia timbul satu potongnya. Keadaan seorang berdiri. Itu berdiri. Apabila kita duduk nyata, lepas tu kita duduk berdiri, maka orang panggil kita ni ana qaim, aku ni berdiri. Lepas tu dalam keadaan aku berdiri bersifat dengan berdiri, dalam tubiknya kaunuhu qaiman. Keadaan seorang berdiri ia. Itu baik keadaan. Supaya kita kata apa? Ana jalis, aku duduk. Apa duduk? Ana muttasifun bil qu'ud. Ana muttasifun bil qu'ud ataupun bil julus. Aku bersifat dengan duduk. Maka apabila sebut sifat dengan duduk, maka situ tubik juga kaunuhu jalisan. Satu potongnya keadaan duduk. Keadaan duduk. Lepas tu keadaan ada ke tak ada? Dia tunjuk kena atas kita. Tunjuk sini kena muka. Tunjuk sini kena hidung. Tunjuk sini kena mulut. Keadaan tak ada? Tak ada. Benda yang pesing reti apabila seorang duduk nyata pergi berdiri.
Hak kita fahamnya gapo keadaan berdiri. Adapun tunjuk di sini kena ke dahi, tunjuk sini kena ke mata, keadaan yang berdiri tak ada. Tapi faham daripada seorang tu bersifat dengan berdiri. Supaya tu juga Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa, maka faham terhamat reti segala faham otak, keadaan Tuhan yang berkuasa, satu potongnya timbul di antara zat Tuhan dengan sifat kudrat. Tak molek. Kaunuhu qadir tulis gini, yakni timbulkan satu potongnya dan timbulkan satu hal, satu potongnya, satu bentuk ke yang timbul di celah-celah di antara zat Tuhan dengan sifat ma'ani ialah kudrat. Wak kita. Apa kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran yakni satu potongnya, satu bentuk ke, satu hal, satu rupa yang ada, yang berlaku, yang sabit, yang sungguh di antara zat Allah dengan sifat kudrat, yakni sifat ma'ani. Dan mustahil keadaannya, keadaan Allah. Tengok Arif, tengok tak Arif? Tengok tak? Bos orang, tengok tak? Derah lagi, tengok tak? Dan mustahil, yakni perkara yang tertudak ataupun perkara yang tak tentu-tentu. Keadaannya, keadaan Allah yang lemah apabila Tuhan tu berkuasa, Tuhan bersifat dengan sifat berkuasa, maka Tuhan tu kuasa, yang berkuasa. Apabila Tuhan yang berkuasa, timbul situ keadaan Tuhan yang berkuasa. Apabila Tuhan yang berkuasa, lawan ni bagi Tuhan keadaannya, keadaan potongnya Tuhan yang berkuasa, lawan iaitu keadaan yang lemah. Maka keadaan yang lemah, ini ditolak, ini dibuat, ini dicambuk, ini ditolakkan oleh kita, keadaan yang lemah di Tuhan. Maka itu disepakkan daripadanya. Hak ni kita tahu tapi kita nak tolakkan akan dia. Dan makna keadaannya, tengok makna pengertian maksud gitu. Dan makna yakni dan bermula makna. Bermula pengertian, bermula maksud dan kesimpulan. Tengok molek keadaannya, keadaan Allah Taala. Makna maksud keadaannya, keadaan Allah Taala yang kuasa itu. Keadaan tu, keadaan. Keadaan ni betul ke sebab ni. Kita tahu nah kitab ni kawan ni. Kitab ni orang panggil apa ni? Kitab ni bertokoh. Bertokoh. Lepas tu keadaan kitab ni gapo potongnya 4 persegi. Tengok. Keadaan kitab ni bertokoh ni, kitab ni orang panggil zatun wajirmun wajauharun. Orang panggil zat, benda bertokoh. Orang panggil jirin sebab dia berbentuk ke panjang panok. Ni. Kama dia masalah kita tahu zat ni dikatakan gapo? Jismun jauharun. Maka kitab ni bersifat keadaan bentuk kayak apa? 4 persegi. Panjang, panok. Panjang, panok ni orang panggil ada benar tak? Panjang. Cuma kita reti kitab bersifat lagu ni panggil panjang. Tunjuk sini kena kitab di tengah. Tunjuk sini kena kitab di atas. Tunjuk sini kitab di bawah. Tunjuk sini kitab belah atas ni. Kama dia keadaan panjang. Ataupun keadaan dia tu murabba'an kaunuhu murabba'an. Keadaan dia 4 persegi. Ada tak? Diri keadaan 4 persegi. Orang panggil satu bentuk ke, satu potongnya, satu rupa hak ada diri zat, diri jiring kita, diri keadaan 4 persegi tak ada. Tunjuk sini kena kita belah atas. Tunjuk sini kena ke akar bagi kita. Tunjuk bawah kena pada bawah kita. Tunjuk sini kena pada belah lebar bagi kita. Tapi di keadaan ada tak? Satu potongnya weh. Satu bentuk ke tak ada. Supaya juga keadaan Tuhan yang berkuasa tak ada benda. Tapi satu potongnya yang timbul di antara zat dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Apabila Allah dia bersifat dengan kudrat ataupun wajib di Allah ada sifat kudrat. Sifat ada di zat Allah. Kudrat ada di zat Allah. Maka apabila ada wajib, ada kudrat di zat Allah, di situ akan timbulkan satu potongnya. Timbulkan satu bentuk kegara. Yakni keadaan yang berkuasa. Perhati molek. Benar halus tu. Benar halus. Kena perhati. Nak faham kena pakai akal. Kalau tak faham, tak pakai akal, tak faham. Jangan duduk jenera. Jangan duduk buat tengok lah. Tak faham. Apa itu? Nah, keadaannya Ta'ala yang kuasa ilahan negara. Negara. Berdiri kudrat. Yang ni keadaan tu. Keadaan ya Allah Ta'ala tu. Keadaannya Allah Ta'ala. Yang kuasa itu berdiri kudrat. Diri sabit kudrat. Diri ada kudrat. Diri sungguh kudrat. Tak molek.
pada zatnya ta'ala. Anak orang panggil nak tubik keadaan ni, pasti kudrat kena ada di zat. Pasti kudrat ada di sifat apa? Di diri zat Allah Ta'ala. Lepas tu, atas kau yang pertama. Nah, di atas perkata yang pertama, ayat kata, sabitnya kudrat, adanya kudrat, sungguh kudrat, pada zatnya zat Allah Ta'ala. Pada kau yang pertama, atas kau pertama, yakni kau siapa? Yakni kau bagi Abul Hasan Asy'ari. Dan sesuatu kalaku. Ni. Jadi kalau kita berlaku di atas perkata yang pertama, perkataan bagi Abul Hasan Asy'ari, makna kata ada diri zat. Ada diri kodrat. Sifat berkuasa di zat Allah. Maka di situ, maka sabitlah diri potongi keadaan. Itu di atas perkata pertama. Dan sesuatu kalakuan. Sesuatu kalakuan halum. Keadaan itu ya tahu seolah keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Bermakna kata wajib dan sabit di zat Allah sifat kudrat. Tubikkan keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa. Itu di atas perkata pertama. Tengok di atas perkata yang kedua. Dan sesuatu kalakuan. Suatu kalakuan. Satu potongi rupa kalakuan. Keadaan. Kalakuan potongi. Nah, yusri. Yang menengahi. Yang duk menengahi. Satu kalakuan yang duk menengahi. Menengahi antara maujud dan makdum. Nak goyak kata keadaan ni yang kuasa. Keadaan yang berkehendak. Keadaan yang berilmu. Maka di atas satu perkata yang pertama, di keadaan ini, makna kata diri sabit kudrat di zat, tubiklah keadaan. Diri sabit iradat pada zat Allah, sabitlah keadaan yang berkehendak. Dan sesuatu kalakuan, duk menengahi, duk wasitah antara maujud dan makdum. Benda ni dia tak naik siapa tangan ada, dia tak tunggu siapa tangan tak ada. Tak molek. Tak molek tu. Apanya menengahi antara maujud dan makdum? Yakni sifat maknawiyah ni. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan ni. Ia tak naik siapa tangan ada. Dan ia tak turun siapa tangga tak ada. Orang panggil dia duduk tengah-tengah tu. Di celah-celah maujud dan makdum. Nak pakai kata ada, dia kena tengok ni ada. Dia apabila sebut kata ada, dia tubik luar otak kita. Sebut kata benda maujud, ia ada di luar kepala otak kita. Ia ada di luar mata kita. Boleh tak? Oh, boleh tengok. Boleh jamuh. Perhati sini. Boleh jamuh, boleh tengok, boleh lihat. Ni orang panggil benda maujud. Sebab benda ni ada di luar mata kita. Ada di luar kepala kita. Ada di luar zihin kita. Boleh kita tengok, boleh kita jamuh. Lagu ni orang panggil benda maujud. Kalau kita tak boleh tengok, makna benda tu orang panggil benda makdum. Tapi masalah kaunuhu ta'ala qadiran. Nak suruh situ dulu. Kaunuhu ta'ala muridan. Benda duk di celah-celah di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada, pasti kena boleh tengok, boleh jamuh supaya kita ni. Apa boleh sebut kata ada, boleh tengok, boleh jamuh. Lepas tu nak kata tak ada, tapi kita reti tak ada. Apabila Tuhan wajib sabitlah sifat kudrat di zat Tuhan, tubikkan satu kalakuan keadaan yang berkuasa. Maka di keadaan ada tak? Tak ada. Supaya diri empat segi. Hak yang ada zat kita. Yang ada diri zat kita dan pula jiring kita. Kemudian diri keadaan empat segi. Ada tak ada? Kita faham. Apabila kita berpotongi macam ni, orang panggil empat persegi. Apabila empat persegi, ada ke tak ada? Duduk di celah di antara maujud dengan makdum. Ya tak naik siapa tangan ada, ya tak tunggu siapa tangan tak ada. Kalau ya ada, empat segi tak boleh jamuh. Tapi kita jamuh kena kita. Kalau jamuh ni, kena bucuk kita ni. Kalau jamuh tengah, kena bucuk ke tengah kita ni. Tapi kalau empat segi ada, boleh kita jamuh, boleh kita gosok, boleh kita tengok. Tapi ni kita tak boleh faham. Kalau nak kata tak ada, kita faham empat segi. Nak kata tak ada, tak ada sebab faham. Supaya kita kata kalah. Zat kalah. Zat kalah ni, bulat. Ni kalah biru ni, bulat. Maka diri zat ni pasti, besi-besi. Ni pasti. Kemudian ni orang panggil zatum. Lepas tu diri bulatan keadaan bulat. Bahasa Arab panggil kaunuhu mudawwaran. Dia tu bermusim bulat. Bagaimana dia bulat ni? Ada tak ada? Tek sini kena tengah kalah. Tek sini kena tudung kalah. Diri bulatan tak ada. Cumanya tak naik siapa tangan ada. Tak turun siapa tangan tak ada. Apa dah? Keadaan tu. Lebih faham di situ tu. Tu dia.
yang lazim ia kalakuan yang menengah antara maujud dan makdum ni. Deh. Gapo dia yang lazim ia, yang pasti ia keadaan ni. Kalakuan ni yang menengah antara maujud dan makdum, yakni sifat maknawiyah ni. Bagi kudrat, ya dok melazimi bagi kudrat, ya dok berekeh bagi kudrat, ya sabit bagi kudrat pada qaul yang kedua. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Tengok. Gapo we mau faham molek. Tengoklah. Kita dah ngaji sifat maknawiyah. Tengok. Ini kita berlaku di atas apa? Yakni kita berlaku di atas perkataan yang kedua sabit sifat maknawiyah. Sifat adapun perkataan yang pertama tidak menyabit, tapi yang menyabit kudrat bagi Allah, tapi masalah sifat maknawiyah mereka tak bila, sebab sifat maknawiyah termasuk di dalam ma'ani. Tengok dulu. Kalau faham ni alhamdulillah. Minta mudah-mudah Allah bitaisir, Allah bitaisirkum dah. Minta Allah Taala, Allah ya Allahumma yassir umurakum. Minta Allah Taala mudah hijai kamu. Kita boleh royak, boleh suruh bayi, boleh suruh, boleh royak ya, tapi yang we pahal tu Allah, bukan kita. Kita suruh. Patu buat demo nak perhatilah. Kalau kita reti sini, kita boleh suruh kepada orang-orang kampung kita. Kemudian khulasah sifat kamalat Allah. Perhati molek. Hak ni nak pakai ni mik sini siapa hari kiamat. Ni, mik sini reti sini, patu boleh pahala siapa hari bila-bila. Kalau reti hari ni tak ada kena semaya. Tak ada kena semaya Allahu Akbar. Tak ada kena bersebih la ilaha illallah, la ilaha. Qadar reti boleh pahala. Reti bila, reti lah ni siapa kita reti siapa bila? Pahala semua. Tak ada kena maya elak nah. Reti ni. Kemudian sifat kamalat, yakni bagi Allah Ta'ala banyaknya sifat kesempurnaan Allah yang tak boleh kita nak hitung, yang tak boleh kita nak bilang. Tapi hak wajib kita kena bilang, wajib kita kena tahu, patut tafsir satu, serta dengan dalil 20 sifat ataupun 13 sifat. Kalau kita berlaku di atas qaul yang rajah, 13 sifat. Yang ini perkataan Al-Imam Abil Hasan Asy'ari. Kalau kita berlaku di atas Imam Al-Qadi Al-Baqillani ataupun Imam Al-Haramain, 20. Tak situ lah. Dah. Kamannya di alal qaulil awwali, perkataan siapa yang pertama ni, gilah kitab besar Dusuki ko, gi pada Aqidun Najin ko, gi pada Darussami ko, gilah mana-mana. Maka perkataan ulama salah ni daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah, ia tak lari pada dua perkataan ni. Mereka ia peluah kalau kitab saya keluar masalah. Dah. Itu dia. Kama di atas perkataan yang pertama wa qaulu Abil Hasan Al-Asy'ari. Perkataan Abil Hasan Asy'ari bila Hasan ni? Hasan ni kita tahu nasy'atuhu lebih kurang hidupan dia ni bila nasy'atuhu tahun 200 dan 200 lebih kurang 220 tak silap ingat gitu mo. Kita tengok dalam kitab patu tu gapo wa tuwfiya tak silap ingatnya tahun dah 200 ni puluh gitu mo, ni puluh ni gitu mo. Dah. Ni Imam Asy'ari timur dia, berlaku dia, hasil dia dan timur dia tu nasy'atuhu, timur dia selepas daripada Imam Syafi'i lebih kurangnya 60 tahun 70 tahun, maka lahir satu ulama yang paling besar, ulama yang paling bijak, ulama yang paling gawa dia, yakni paling bisanya ialah Abul Hasan Asy'ari. Dulu ia pernah jadi anak murid bagi Mu'tazilah, yakni anak murid bagi Ali Jubai. Ali Jubai tu guru dia. Kemudian Ali Jubai itu jadi apabila Abu Hasan duk ngaji mari, dia rasa tak kena dengan petua bagi Abu Ali Jubai. Dia rasa tak lagi, dia rasa tak kena. Bagi kita duk ngaji, rasa tok guru kita ni, rasa dia tua tu jadi rasa tak sedap, rasa tak licin, rasa ada sumat, rasa ada selumah. Lepas tu satu hari, Abul Hasan Asy'ari tak tahu nak buat kerana, dia masuk dalam bilik keluar 15 hari, 15 malam dia buat amal kepada Allah, istikharah minta Tuhan tunjukkan jalan yang betul. Ni. Bukan tamadan imam sore-sore ni. Duduk dalam bilik keluar suluk dengan Allah Ta'ala, berdoa dengan Allah, istikharah dengan Allah, maya hajat dengan Allah, nak minta Allah Ta'ala tunjuk tu, atuk guru dia Ali Jubai ni, dia duk bawa tu betul ke tak betul. Maka duk bersuluk dalam tu 15 hari 15 malam, duk berdoa dengan Allah, istikharah dengan Allah, bermaya hajat dengan Allah, minta Tuhan turunkan hidayah, tunjuk benda yang sebenar. Lepas pada 15 hari, Abul Hasan Asy'ari baca khutbah di atas satu mimbar. Kita tengok dalam sirah, di dalam sejarah bagi kitab-kitab bagi Abul Hasan Asy'ari.
Duk tak kenanya, masalahnya setengah pada Tok Guru dia, ahli Jubai, duk betul kata, orang saat ni tu dah bagi makhluk ni, wajib Allah Ta'ala buat solah, buat islah. Buat benda solah, buat benda aslah. Wajib bagi Allah, kena buat benda baik, benda lebih baik bagi hamba. Patut Abu Hasan Asy'ari kata, patut kalau anak saat ni tu pergi mati, ataupun orang tu pergi mati, masuk neraka, anak budak halus, kita tahu budak tak ada salah apa, tapi anak orang kafir, dia pergi mati, masuk neraka, tak nyanyi dia. Kalau misalnya Tuhan wajib buat solat, anak orang kafir pun nak masuk syurga. Sebab itulah Abu Hasan Asy'ari, mari hajak, yang istiqarah 15 malam, tu baik mari baca tebah. Baca tebah solat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Di atas satu mimbar. Amma ba'du fayaqulullah subhanahu wa ta'ala. Dah, hari ni, hazal yaum, hari ni gapo dia je? Ramai itu ataupun ana arma, aku arma hadzal sauba. Aku akan nak melota akan ini baju. Apa murad ini baju? Isyarat kinayah daripada Abu Hasan Asy'ari, aku nak lepas ini pakaian. Hadzal sauba arma hadzal sauba. Aku nak melota, aku nak capok tahu akan ini pakaian. Pakaian pakaian Muzhab Mu'tazilah, aku nak lepas tu baik pada diri aku. Deh, kemudian perkata Abu Hasan Asy'ari ni, nah, yo lepa Mu'tazilah, yo mari pada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu apabila sebut kata mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kliklah kepada Abu Hasan Asy'ari. Iza gapa? Iza igapa mana? Kaedah katanya, iza utlika mazhabu Ahli Sunnah wal Jamaah in sarafa ilal imami Abil Hasan Asy'ari wal imami Abi Mansur Maturidi. Apabila diitlaq dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, ya klik dia nuhlah, klik pada Abul Hasan Asy'ari, klik pada Imam Imam Abu Mansur Maturidi. Kemudian di atas perkataan yang rajah ni, perkataan yang kuat ni, wa hadza salam wa huwa salasata asyar sifatan. 13. Bila lah 13. Bila tu baik dah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudra, irada, ilmu hayya, sama' ataupun sami', basar, kalam. 13. Lepas tu hak 7 lagi. 7 lagi Abul Hasan Asy'ari kata, aku tak pilih. Sebab tu katanya, walakinna hazal qawla, dan tetapi ini perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari ini, yata'addadu, membilang ini perkataan, sifatil ma'ani akan segala sifat-sifat ma'ani yang apa? As-sab'ati yang 7. Perkataan Abul Hasan Asy'ari ya bila sekadar sifat ma'ani, ataupun yang 7 lagi kaunuhu qadiran kaunuhu muridan, ya tak bila biduni ta'dadi as-sifatil ma'nawiyah, dengan ketiadaan membilang Abul Hasan Asy'ari ataupun mereka itu ni as-sifatil ma'nawiyah, akan segala sifat-sifat maknawiyah yang 7. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Mereka tak bila. Mereka tak bila. Kenapa? Li'annaha, karena bahasanya ni hazi sifat ni, ini sifat maknawiyah ni, tadkhulu, masuklah ia tahta sifatil ma'ani, masuk di bawah sifat ma'ani. Sebut kata Tuhan ada kudrah, di situ ada selalu kaunuhu qadiran. Klik pada perkataan ni. Sebut kata Tuhan ada kudrah, ada selalu situ kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan yang kuasa. Sebut kata Tuhan iradah, ada selalu situ kaunuhu iradan. Kemudian musannif kita duk royak ni, Abul Hasan Asy'ari tak bilakan apa? Karena apabila sebut kata sifat ma'ani, di situ selalu termasuk sifat maknawiyah. Sebut kata kudrat Allah, di situ ada kaunuhu ta'ala qadiran. Sebut kata Allah Ta'ala iradah, selalu situ termasuk apa? Ialah kaunuhu ta'ala muridan. Masuk dengan sendiri, dengan automatik. Ya tak bila, tapinya tak bila. Walakinnahu, dan tetapi Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, la yangfi, tidak menolak, tidak mengingkar. Gapo dia? Samaratis sifati, akan keseni jaksa bagi sifat ke? Kalau kita tak kudrat, jaksa bagi kudrat ke? Keadaan kuasa. Dia tak ada tolak dah. Tak ada tolak. Tuhan tak ada kuasa weh. Tuhan yang tidak berkuasa weh. Keadaan yang berkuasa, dia tak ada tolak.
Keadaan Tuhan yang kuasa, ya tak ada tolak. Keadaan Tuhan yang berilmu, ya tak ada tolak. Tapi cuma ya tak ada bila ya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ya tak bila. Kerana sifat tu masuk dalam sifat. Bila kudrat, masuk situ kaunuhu qadiran. Bila kan iradat, situ masuklah kaunuhu muridan. Tak? Ia tidak menafi tapi bagi orang tengok. Nah, tidak menolakkan keadaan kesal sifat maknanya seperti keadaannya Ta'ala yang kuasa dan yang berkehendak, maka Al-Imam Asy'ari tidak menolak dan orang menolak samaratus sifat. Tuhan yang kuasa tapi keadaan yang kuasa tak ada, maka orang ingkar keadaan yang kuasa, maka kufur, maka kafir orang tu. Tengok. Kama dia wa 'alal qauli sani, ni kita tahu dah qaulul al-Imamil Qadi al-Baqillani wa Imamil Haramain. Hak ni apa? 20 sifat nah. Isruna sifatan ni. Ingat lo dah. Boleh pala 20 sifat. Dah, 20 sifat. Kama dia di atas perkataan pertama, makna keadaan Ta'ala yang kuasa itu berdiri kudrat pada zatnya Ta'ala. Hak ni kata pertama. Sebut kata kudrat, maka situ adalah keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa. Sebut kata Tuhan iradat, keadaan Tuhan yang berkehendak. Maka ia timbul selalu apabila lazim di Allah kudrat, maka di situ adalah keadaannya. Dah. Tapi perkataan yang kedua, menyabit as-sifatil maknawiyah bagi Tuhan dengan bahasanya, sifat maknawiyah sesuatu. Ataupun kalakue, ataupun ahwalun kalakue potongnya. Mana? Kalakue, ataupun potongnya. Kita kesuruh kali lagi. Dia tak habis ke suruh hari ni. Dia kena suruh kali lagi, tak habis. Banyak. Kalau mana kita nak suruh hak tu guru suruh ni. Kalau kuih yang menengahi. Satu potongnya, satu kalau kuih, satu keadaan yang duk menengahi di antara maujud dan ma'dum. Tengah-tengah ada dan tak ada. Nak kata ada, tak boleh sebab tak boleh tengok. Nak kata ada sebab tak boleh nak jamah. Tengok kayu dah dah weh. Maujud dah kayu ni. Rasuk ni maujud. Sebab apa maksud rasuk ni dia panggil maujud benda ada. Sebab boleh jamah weh. Sebab boleh pegang ya weh. Sebab boleh tengok. Sebab dia panggil maujud. Benda yang ada lagi sungguh. Adapun keadaan Tuhan yang berkuasa. Tuhan bersifat dengan kuasa zat. Tuhan boleh kita tengok. Sifat kudrat di Tuhan boleh kita tengok. Tapi keadaan potongnya yang berkuasa tu. Hak tu tak boleh tengok. Faham apabila lazim di Allah ada kudrat. Lazim pasti di Allah ada kudrat. Maka ia timbul situ satu kalakuan. Satu keadaan yang berkuasa. Maka yang kuasa ni, ia tak naik siapa tangga ada, ia tak tunggu siapa tangga tak ada. Kalau kata ada, boleh jamuh supaya papel ni, supaya latar ni. Kalau ada, boleh jamuh supaya pita, boleh tengok apa pita ni. Tapi kerana apa boleh kata tak ada? Nak kata tak ada pun tak boleh berhenti. Tak tunggu siapa tangga tak ada. Cuma benda yang pesing kita reti. Supaya ni, apabila seorang tu bining. Apabila ia bining, orang panggil yang nikah. Apabila yang nikah, ia boleh anak. Maka anak nisbah pada dia, dia tu dia panggil kaunuhu, apa dia? Abawiyan. Keadaan dia tu bapak bagi seorang. Maka orang panggil keadaan seorang tu bapak. Hak tu tak boleh tengok. Tak boleh jamu. Kita pergi jamu kena tah pala pak ya. Pak ya tu dia panggil zat. Tapi keadaan seorang tu bapak bagi seorang, keadaan tu potongnya. Apabila seorang tu boleh anak, maka anak tu dia panggil keadaan seorang anak. Kaunuhu, apa dia? Dak kau panggil kaunuhu ibnan. Kamu dia bapak dia panggil kaunuhu abawiyan. Kada saya bapak. Maka apabila gi adu di antara dua ni dikacuh ni anak ni pak dia panggil, tingkah tu dia panggil tiba kaunuhu ibnan. Hak ni keadaan anak sebab dia beranak lepas pada pak dia. Hak ni panggil bapak. Maka diri keadaan dia tak ada. Cuma dia tunjuk kena ni kena ke budak. Tunjuk hak bapak ni hak tua sikit ni pak ni orang panggil kena pada zat dia. Diri keadaan bapak tak ada. Cuma pahal apabila adu. Apabila adu. Nah, tengok ni. Fadu takdir kata ada nasihat kita boleh lihat dan nampak keadaan Tuhan yang kuasa. Ni tak boleh lihat. Hak boleh lihat zat Tuhan. Hak boleh lihat sifat kudrat Tuhan. Diri potongnya keadaan Tuhan kuasa tak boleh tengok. Nah, supaya juga kita kata seperti kita kata empat persegi. Kita tak boleh sutuh, tak boleh tengok, tak boleh lihat. Cuma hak kita lihat diri kita saja. Cuma apa persegi boleh faham kita. Mana? Demo kata mu tunjuk pak segi weh. Tunjuk sini kena kepala kita, umi kita. Tunjuk sini kena hujung kita. Tunjuk sini bucu kita, lek ni, lek kanan, lek ni kena pada kiri kita. Tapi di pak segi mana? Tak ada. Dia tak naik tangga ada. Kalau ada boleh jamah. Mu jamah pak segi. Bukan mu jamah pak segi. Mu jamah kita. Lepas tu kali dia turun tak ada. Siapa tangga tak ada. Dia tak boleh reti. Ni kita reti.
Sebab tu dia panggil dia tak naik tangga ada, dia tak turun tangga tak ada. Kalau ada, boleh tengok, boleh lihat. Kalau tak ada, tak boleh reti. Sebab tu dia panggil dia tak turun tangga tak ada, dia boleh reti. Semua orang panggil benda duduk dalam zihing. Dah dia tak tubik luar otak. Kalau tubik luar otak, boleh kita muamalat dengan dia. Pada tu saja. Kama dia kata, wallahu a'lam, buka baik sikit dah. Banyaklah tu kipah ni. InsyaAllah, pakat kipah ni. Allah yaftah alaikum, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat sawab, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun ni. Dapat pahala, dapat ganjaran akhirat esok. Alhamdulillah ku ngaji dah usul ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kafir orang yang mendustakan dia akan Nabi Muhammad. Kafir ni ialah orang yang mendusta, yang bangkit bahun takzib akan dia akan Nabi seperti Fok Quraisy, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab ketika Nabi turun mari pada Isra' Mi'raj, maka Nabi duduk di jiat qaumah, panggil Fok Quraisy semua, ta'alau ya Quraisy, ku nak royak pada kamu pada pagi ni lepas subuh ni, malam ku naik ke langit, malam ku pergi Palestin, malam ku pergi Baitul Maqdis. Maka Abu Jahal tahu, ya Muhammad anta kazib, muni bohong ya Muhammad. Tu kan panggil bangkit bohong daripada fok-fok kafir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiat qaumah kan, kita pergi Mekah ni sejak rare. Ni dalam Baitillah, depan tu ada orang panggil Safwah Jabsah. Jabsah tu tahu tak tinggi sana, tinggi 904 meter semua. Jabsah, hak kita nak tengok dalam gambar Jabsah tu gambar na Baitillah, lepas tu gambar Jabsah sejuk Mufsah, pas atas tu ada 1000 bilik. Situ ada Safwah, situ ada tempat makan, situ tempat bilik. 1000 bilik dalam tu. Maka 1000 bilik tu tinggi ianya nak 904 meter. Lepas tu je saat ni tu je jarum je susah tu jarum je duk jalan tang. Dia tak ada pakai ubat kata, dia pakai apa orang panggil nuklear. Dia tak ada pakai api, dia tak ada pakai ubat, dia pakai nuklear lek belakang je. Orang panggil satu jenis daripada benda-benda orang panggil sakut, orang panggil bukan ubat lah. Dah. Lepas tu orang panggil maka je tu je besar 904 meter kita baca dalam surah hak je tu. Je ya tu jarumnya bersana. Jarumnya kalau jatuh mai bawah kereta bah. Kereta bah kita nak 50 orang tu, bah tu jarum ya, duduk jalan. Nampak atas tu nampak halus ya. Tapi kalau jatuh turun mari tu kereta bah. Jarum besar tak besar. Lepas tu Nabi duduk di jirat korban belum nak sampai di sofa sampai Jabsah, Nabi duduk situ. Tika dia turun mari pada langit waktu subuh, tika tu tak ada titah pergi semaya subuh. Zuhur lepas pada zuhur baru tu titah semaya zuhur. Tu pada jirat korban panggil Fok Quraisy. Ya Quraisy, ta'alau, mari ke sini. Aku nak royak pada kamu. Malam aku pergi Baitul Maqdis, aku pergi semaya sunat sana. Lepas aku semaya sunat sana, aku semaya mana? Semaya Masjid Madinah pada ardu Tibah. Lepas tu aku naik ke langit dengan Jibril. Langit pertama, langit kedua. Wow, Abu Jahal kata bohong Muhammad dah. Anta kazib. Kazab, anta bohong lah. Ni orang panggil bakit bohong Fok kafir kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Atau syak akan benarnya. Fok kafir duk syak. Benar ke tak benar? Muhammad kata ni kalamullah. Kuasa tak nak percaya mana weh. Sungguh ke tak sungguh. Tapi Tuhan wilayah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Tu kau yak di le Quran. Zalikal kitab bermula di mana itu kitab Quran ni. La raiba fi, tak ada jenis syak. Makna apa la raiba fi? Ai la syakka fihi. Mun tak boleh duk syak dah. Ni kalamku. Ni cakap aku daripada aku kalamullah. Tuhan kata di zalikal kitabu la raiba fi, kalam Allah Taala yang tidak dinyak ni hudal lil muttaqin. Jadi pertunjukan bagi orang takwa. Orang takut Tuhan baca Quran dapat hidayah. Orang ada takwa dengan Allah baca Quran dapat apa? Dapat rahmat dan dapat kebajikan yang amat banyak. Dah kan? Duk syak lagi akan berapa benar Nabi Muhammad. Syak atau syak akan benarnya barang yang gapo didatangnya akan barang tu. Akan benarnya barang yang didatang, hasilan. Barang yang didatang, yakni barang yang dibawa datang oleh Nabi akan barang akan yang ni. Oleh Nabi itu, maka dia duk syok lagi barang yang dibawa datang akan yangkan barang ni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Pada keadaan barang yang didatangkan dia oleh Nabi ni. Adakah benar ia barang yang dibawa datang tu benar ke tak benar weh? Dah benar ia barang yang dibawa datang oleh Nabi? Adakah benar ia didatang?
Dia datang tu dari mana? Daripada Allah. Adakah benda tu datang daripada Allah sendiri? Kuasa tak nak percaya mana Muhammad kata Quran tu kalamullah. Sebab tu setengah Quran duk cerita innahu sahirun, innahu sihrum mubin. Quran tu fok-fok kafir duk kata ke Nabi, tak percaya dengan cakap pada Nabi. Kata ini kalamullah yang Allah Ta'ala turun atas Nabi melalui Jibril. Mereka duk wasa wawih tak, ni bukan weh. Wasa bukan. Daripada kalamullah. Sebab apa boleh Tuhan turun Quran? Ya masa ni fok-fok Quraisy ni. Fok Arab ni orang panggil duk gapo, orang panggil duk gapo, duk wasa hebat. Ya duk berasa kata dia tu bisa. Dia tu saat ni tu orang panggil kalam fasih. Dia ni orang panggil kecek yang bisa, kecek yang fasih, yang lacak. Lepas tu masa tu duk bertewah tertengah syi'in hak balarah. Syi'in hak orang panggil apa? Fak syu'ara wal bulagha wal fusaha. Duk bertewah lah kota Mekah tu. Pia yang paling bijak, paling kecek makna yang terdalam. Siapa yang kecek lidah ya pasal. Siapa yang pandai patung-patung Arab. Ada siapa yang bijak dia tu syi'in lagi panah. Masalah patung panah. Kecek lah syi'in dia tu jadi makna yang terdalamnya. Dalam syi'in dia tu kalam dia tu fasih. Siapa yang boleh nombor satu bertewah-tewah syi'in dan patung-patung. Maka gigantung di pintu Baitillah. Gantung situ. Lepas tu Quran timur mari. Dekat kau-fok-fok ni orang panggil duk hagah dengan kalam syi'in dia. Duk hagah dengan kalam balarah dia. Duk hagah dengan kalam fusah dia. Maka Quran turun mari. Turun mari nak perak tiga-tiga tu. Sebab tu foto sungguh ke. Kita ni kecek bisa dah. Kecek pasal dah. Kalam kita kalam bisa. Tapi mari Muhammad ni kata kalam ya bisa lagi. Ya royak tak tu ada. Caya ke tak weh. Tu duk jadi tu. Apa kita bisa dah lah kapung. Mari rumah baru nak perak kita Tak jang dah deh. Tak jang weh. Kita jadi tu email lama dah. Jadi tu email duk menikah orang gato-gato. Duk boleh cucu cicit dengan sebab tanya nak. Mari rumah baru nampak bijak dari kita. Kita tak aku. Walaupun kita tahu tu dia bijak. Tak boleh percaya. Jelo kedok budak ni. Ngaji semua kedok weh. Jadi duk tidur berah pondok nak. Ni panahang ni. Panahang orang panggil. Apabila kita tu lebih. Apabila kita biasa duduk depan, lepas tu tak jang pada orang rumlang ni. Orang rumlang kita nak uwi kepada dia kata, haya tu lebih hati. Payah. Payah orang kita nak mengaku dengan nafsu Tapi budak ni ngaji bijak. Sungguh ngaji pandai. Tapi kita tak uwi aku kepada dia. Kenapa? Tak lagi. Budak putih sangat Allah. Makan nasi. Lepas pada aku. Aku makan si lecik dulu pada yang ke garai lo. Yang aku nak percaya dia. Lepas tu dah. Nabi Muhammad. Duduk dengan bapak gibah. Orang pera, anak yatim, pak tak ada, mak tak ada, sesak ke dedek. Pas mai kecek kata kalah tu, aku nak percaya boleh ke? Pas kawai fok debe harta dah banyak, Abu Jahal kaya, Abu Lahab pun kaya. Tak jang mudah-mudah nah. Tu nak jatuh degil orang nah. Nah gitu. Tu dia nyo dah barang yang didatangkan dia oleh Nabi. Nah. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada keadaan barang tak ni tu adakah benar ia didatang daripada Allah kekal di dalam neraka. Maka orang ni orang kafir macam ni akan kekal di patak neraka. Kita kecek dah semalam. Wa inna jahannama la mau'iduhum. Dan sesungguh jahannam itu tempat perjanjian bagi mereka yang pedih sangat. Yang amat pedih laha sab'atu abwabin. Bagi mereka ni Tuhan kambuh di patak neraka. Sebab tu neraka kita tak ada kena kecek wal iyazubillah. Takut berlaku panah. Lepas tu apabila kena pergi neraka ada kena kecek. Kenyuk habis muka-muka. Hancur lebur muka habis. Api dunia hak panah-panah pun cuba tengok orang masuk dah. Hancur jadi herai. Lepas tu akhirat Isa tak ada kena ada kecek. Fok kafir hak tak percaya dengan perkataan Nabi kata ni kalamullah. Ya tak percaya. Fok ni dia akan masuk di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Kerana apa? Kerana kufur orang kafir. Kerana dia kufur tu. Sasilan. Duk negara tu. Dan orang yang menyalahi akan Nabi silang. Tengok kita. Dia. Dan orang yang menyalahi. Orang yang telikau. Orang yang tak turau. Orang yang menyalahi. Yang betul Nabi. Yang galai Nabi. Apa-apa kafir ni. Lepas tu kali kita orang Islam duk galai cara Nabi. Teruk juga. Orang duk mengajar. Mengajar apa gitu. Lama tu. Ni.
Pas kita duk ngajar cara Nabi dah Quran hadis. Payah mari betul tu. Tak lagi ngajar bet ni lama motor. Lama ngajar bet pondok bet ni. Ngajar nak makan po sikit lagi. Nak makan gapo gaji pun tak ada. Lagi pula urut pun tak ada. Tak ada kena bimbel weh. Urut tak ada. Fak ada urut pun keteng-keteng tak boleh kerja dia hari ni. Berapa puluh ribu tak boleh keteng ni. Lain negeri siye ni tak boleh kerja. Lepas tu duk mari minta baba-baba nak buat guna nak sok lekat nak boleh kerja. Cuk dah pihak teri. Tak boleh kerja. Kadang-kadang masuk kerja di Lukcang. Lepas tu nak lekat wak. Nak lekat jadi bancuk. Lepas tu main doa abang nak buat ke mana nak lekat bancuk ni nak buat so. Peksa apa kak? Peksa apa be? Peksa apa-apa. Peksa apa-apa tu bukan boleh kerja lagi. Kena peksa lepas ada apa-apa tu ya kena peksa kali lagi. Lepas peksa kali lagi baru boleh kerja. Nak kakak nak bubuk bancuk. Cuk dah. Tapi kerja tak boleh lagi. Kena sok apa-apa pula. Pas sok apa-apa nanti congwan hak luang dah. Luang mukalah ana. Pas mukalah besar-besar saya tak ambil dia pok kita hak tak ada sakut dengan dia. Dei, ya ambil anak, murid ya dulu, lu sikau ya dulu. Pas pok kita tak ada sengsai, tak ada orang besar. Tak ada kena ngik. Kata mu nak boleh ngajar kalah tu. Mu kena ada sengsai tu, kena ada orang-orang mu betul besar ke betul anak ni. Kalau orang lu, tu pah. Kena ada orang besar-besar nak pergi mengajar situ. Kalau mu orang tak ada kena ngik. Lepas tu, kan kita fok ngaji pondok nak angkat po satu hari. Fikir tu tak ada kena fikir ngaji sudah, wak amal sudah. Lai kitab ni ada pandia, ada duit siap dah. Wak wi kena. Tok Cha tak ada kerja apa, duk boleh makan ke? Tengok Tok Cha tak ada kerja lebih dah kita lagi. Duk lewat ya, duk le ketik ya. Terus nah. Boleh makan. Orang-orang nasi kada jalan pagi-pagi Allah puyuk ya tu orang winasi. Pas buat kita lah tekah jauh dengan serubai. Apa nak mengatik. Lepas tu dia mau panggil makan nasi. Pergi baca. Ila hadratin Nabi Mustafa. Wi pandai berlebar. Wi sungguh tak nyomumah. Dia duduk dia kapong dia. Takut jadi lebar pelang. Takutlah tu. Dia mau tutup lebar. Tutup lebar pelang. Tutup lebar cari makan. Bau umuh ke tamada tak pergi. Tahu cakap temuh ni umuh ke tamada. Meh. Dalam-dalam meh. Masya Allah. Dia mau khosyok tawabuk Duk ingat bidadari ke? Syok tawabuk ni. Deh. Ya pergi moh tak gada moh tamada, moh rewa, kadang-kadang pulut, ke tambah pulut tambah tak pergi. Bawa sebut kata umuh tua lapis, kereta besar dah pai umuh nak dara pun jangok dekah bahang kat sini. Dekah tu kurang-kurang 300 lah duk pergi sokmo. Hak lek ni dekah duit ke apa? Duit pesen berat pocek tu. Tok akil kalau kena kau sate tak baru celkut delung ni kliap dia boleh kena pian molok. Wah nak kocek ni nak cari. Berat duit kelai. Ku tak pergi tak apa pergi dulu dia tak buat dia ku tak pergi ni. Ni orang panggil kamerang. Tok lebar kamerang, tok segi tempat duit kelai. Apabila tak tomoh besar tu, moh pun besar, apabila tuai pun kaya, dia dah biasa kena dah 400-500. Goyak bila. Lalu dah bila? Lepas tu tu lalu ke? Tak lalu. Aduh tengok gaduh. Sebut mana tu kalau tak apa kau tak luar weh. Ni orang panggil tok lebakan beran. Ni duduk jadi kena molek. Nah tak usah duk kamu tapi kita pandai-pandailah. Tepat nasi daging, nasi gula tu panjang sikit la ilaha illallah. Kalau misalnya masaklah kalau pulut-pulut tu buat jadi padak sikit kan dah. Hak tu kamu tak ada ilmu lah. Ininya panjang belaka, karok banyak tepak gini ni motor ganonnya sikit lah panjang banyak tepak gini nak gini. Kita kena pandai-pandai lah. Pandai tapi kena gi. Dia royak kena gi. Dah perut kenyang dah nak terik nanting dah dek tapi taklah kena gi dek. Tu. Tu kamerang. Fok-fok tok lebar weh. Dah kena pandai-pandai tu. Nah. Dan orang yang menyalahi akan dia iaitu orang yang asi, orang yang deraka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu kamar kata wallahu alam. Ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu berkatalah uli aku wa hadzal ladzi zakarnahu, dan bermula ini perkata ini perkara. Wa hadzal ladzi, dan bermula ini perkata
Alladhi zakarnahu, yang telah menyebut oleh aku, oleh kami, yakni musannif. Hu akan allazi fit takbil, pada masalah mengkucukkan seorang. Kita temu ni, sunat ke tak kita kucuk? Maka jawab kata tak sunat. Malaikat dia tu datang daripada musafir. Ataupun dia tu, makna kata daripada budak. Itu sunat kita kucuk kerana mahabbah wa syafaqah. Lagi pula mawaddah. Orang datang daripada Mekah, masalah. Sunat. Ada pun daripada tu, sunat kita ambil tangan ya, kita berjabat salang dah. Berjabat salah. Wal mu'anaqah, dan pula masalah berpeluk. Wa annahu sasilan. Tak kira rumah dengan ni ke. Setan banyak tu lalu. Wa annahu setan banyak setan kata ni sasilan ni budakku dah ni. Budak ya nah. Maka upahnya nah. Ya winyak nah waktu dia ada. Mengharih budak setan ke? Budak yang berapa ni? Budak yang pertama. Budak yang kedua. Maka suaknya anak sekali. Tengok. Dah. Wa annahu, dan bahwasanya la ba'sa bihi. Tiada mengapa dengan dia, dengan at-takbili wal mu'anaqah. Tak mengapa, haruslah. Dengan kita mengucuk dan kita berpeluk, kita berdekat. Indal qudumi, di sisi kedatangan oleh seorang, min safaring, daripada safir. Dia datang daripada Mekah, klik Mekah pakat nak kucuk dah, nak ambil bau Kaabah. Ni. Misalnya ayah kita klik, ayah kita mokdar kita klik siapa mata kapal tu bahjai, pok kita pakat penuh, pok pai dah nama apa? Nama Khadijah. Ya Khadijah, ya Khadijah pai, Zaidi duk pai. Dia batak. Dia kenapa mokdar nak klik ni? Apabila mokdar tu baik di mata kapal tu selalu dah lari pada India. Tak payah lalu dah. Ya mak dara, ya ami, ya khalati. Pucuk pok-pak. Nah. Kerana nak berkat bahu Kaabah. Nah, tepat. Dah kapal-kapal gebok gedung ke depan tu. Ada wanahwi wa bakruhun kara'ata tanzihin fi ghairihi huwa fi ghairil amradil hasanil wajh. Dan bermula di makruh. Makruh tak siapa tengah reh. Karahata tanzihin, sebagai makruh tanzih. Hak ni jauh sikit daripada hareh. Kalau makruh tahrim, hak ni dekat-dekat sangat dengan hareh. Ada makruh tanzih, jauh lagi, ada 2 tangga lagi nak siapa ke hareh. Dan bermula makruh sebagai makruh tanzih fi ghairihi, pada yang lainnya, lain daripada apa? Al-qadim min safarihi, dan pula wanahwi, orang yang kedatangan lain daripada kedatangan pada safar, makruh sebagai makruh tanzih, lain daripadanya daripada al-qadim min safarihi wanahwi. Huwa iya, ni makruh ni. Huwa iya ghairuhu ni fi ghairil amradi, selain daripada siapa dia? Muda beliau ni al-hasanil wajhu, yang eloklah oleh muka. Peherak muda beliau. Budak-budak umur 2, 3, 14. Hak tak ada bulu pahat, tak tumbuh bau lagi. Kita tengok orang jatuh, budak jatuh tapi jangan. Tengok pak wasa ingin dia. Wasa nak syawah. Jangan budak ni weh. Boleh tidur aku semalam rasa kena wasa. Budak muda, budak jatuh, orang panggil muda beliau, bahasa Arab panggil al-amradi al-hasanil wajhu. Budak muda beliau yang jangok comel, tak tumbuh bulu-bulu pak. Serung-serung demo ni, serung-serung demo. Serung-serung, tapi saya jangan call. Serung-serung demo dah ni. Kalau saya silah ni call, tak apa, lain kucuk demo, pasal tak ada apa. Pasal tak ada nak areng mana. Tapi dalam kita ni pihak kita pasal nak areng tengok. Muda-muda beliau umur 2, 3, 14, tak tumbuh bulu pak. Barulah tengok, set sungguh akulah. Ngano dia pasal gerai ke budak ni, pasal nak kikik. Tak boleh tau. Nak dakat ya, haram. Nak kucuk ya, tak boleh haram. Ada budak-budak pasal kita ingin budak pasal comel-comel dah, jangok-jangok, tak tumbuh bulu. Hak tumbuh bau, aku tak tumbuh, tak uak ni. Tak ada ingin mula, ingin tak uak. Uak pun tak usah jadi ponel wak ni. Kalau jadi ponel apa, belah wak. Sebab Wah ada jadi ponel-ponel pun tengok ngah tubuh rurang dia lah. Wah ada di family je. Habis-habis dia. Tubuh ada kopek sikit, lepas tu pakai jekat kat ni kecek tapi casak raya. Tubuh comel lu tengok belakang tino tu tapi dengan suara supaya ngagu kalau. Tengok tubuh gila. Tengok tubuh wasa ada ingin tapi dengan suara kau lari lu.
Ha, lepas tu budak muda belia ni apabila kita tengok rasa ingin, rasa nak dekat, rasa nak peluk, ha, rasa nak cium, hak ninja kata tak leh, haram. Ha, hukum budak muda belia, hukum dia serupa dengan para puan. Ingat nah. Ha, tak leh muda belia yang jangok comel. Ada budak yang comel jangok tengok pak ni rasa ingin. Ha, supaya fok-fok kau luk dulu tak main sama Tino. Yang main dengan jatah mau jatah ya kena kau orang jatah. Ha, Tino tak angkel. Siapa Nabi Lut tahu anak ya Tino jangok. Tak mau main au Saya jatah tu. Ya kena jatah ya tersedak bisa jatah ya tengapai. Deh. Demo namo ada rekan ni kau deh. Kau deh. Fa amal amradul hasanu maka ada pemuda belia fayuhramu maka diharam akan dia bi kulli hali takbilihi dengan tiap-tiap kala kuat kita kucuk tak kira. Sama ada kita kucuk ingin tak ingin, puasa kita dekat di puasa ingin tak ingin, haram semata-mata. Muda belia, muda tak tumbuh bulu pahat ni, haram nah. Sama ada kucuk, sama ada peluk tak leh, tak leh. Haram. Sebab ketika tu membawa pada fitnah. Dah. Qadatul kamar dikata wallahu alam.